Ada juga jangkaan bahawa di setengah tempat banjir bakal berkekalan dalam seminggu lagi dan jumlah mangsa di negeri itu meningkat sejak awal pagi tadi. Dan untuk laporan lanjut, kita terus bersama dengan wakil Esrawangi di Johor, Muhammad Aiman Hakim Awazmin yang kini berada di Batu Pahat. Aiman, silakan. Baik, terima kasih Fahmi. Jadi apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, saya sebenarnya berada di pusat pemindahan sementara Sekolah Kebangsaan Bukit Soga, Batu Pahat, yang mana PPS ini dijadikan bagi menempatkan mangsa-mangsa yang terlibat bagi kawasan Kampung Parit Besar, Kampung Parit Haji Ali, Kampung Parit Bilal dan Kampung Pancur. Yang mana apa yang saya boleh katakan, meskipun cuaca pada ketika ini cerah sejak daripada semalam sebenarnya Fahmi, tetapi apa yang saya boleh simpulkan, banjir ini pada ketika ini, banjir Temenung ini bukan hanya disebabkan hujan Fahmi, tapi ini adalah disebabkan daripada limpahan air daripada kawasan tinggi membanjiri kawasan-kawasan yang lebih rendah. Dan selain daripada itu, situasi juga lebih memburuk apabila fenomena air pasang besar berlangsung di sebelah tengah hari dan di sebelah malam, dan keadaan ini menyebabkan banjir itu berlaku dan sejurus itu peningkatan paras air di beberapa buah kawasan meningkat walaupun tidak hujan dalam masa 3 hari ini. Dan ini juga membabitkan kira-kira 39,733 mangsa secara keseluruhannya di daerah ini. Yang mana kalau saya boleh simpulkan dan kongsikan, PPS ini sahaja menempatkan kira-kira 376 orang mangsa yang terdiri daripada 100 orang keluarga, yang kita tahu kawasan-kawasan seperti Seri Medan, Yong Peng dan Parit Sulong sebelum ini terjejas teruk. Namun paras air di kawasan itu sudah pun menurun. Bagaimanapun, penurunan paras air itu bukanlah saya nak sifatkan sebagai satu tanda yang positif, tetapi penurunan paras air itulah yang menyebabkan kawasan dibanjiri air itu mengalir ke kawasan-kawasan yang lebih rendah. Dan saya dilaporkan bahawa terdapat 2 kawasan baru di daerah Batu Pahat ini dilanda banjir, dan 2 kawasan baru ini membabitkan seperti kawasan-kawasan di Senggarang dan kawasan-kawasan seperti di beberapa buah kawasan lain yang mungkin kita akan kongsikan selepas ini, kerana kita dapati bukan setakat Senggarang sahaja yang terjejas banjir pada ketika ini, namun difahamkan juga kawasan seperti Minyak Beku juga di Batu Pahat ini turut dilaporkan terjejas. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini Fahmi, sepanjang pengamatan dan keberadaan saya di Batu Pahat ini, saya melihat kawasan-kawasan yang dahulunya terputus hubungan kini airnya sudah surut dan boleh dimasuki oleh kenderaan-kenderaan berat dan juga kenderaan ringan. Namun walau bagaimanapun, ingin ditegaskan bahawa penduduk perlu sentiasa berwaspada kerana banjir ini sesuatu yang kita tidak dapat jangkakan Fahmi, kerana walaupun tak hujan, paras air di beberapa kawasan masih lagi meningkat, dan itu nasihat saya kepada orang ramai yang berada di Batu Pahat ini Fahmi. Ya, Aiman, semalam Ketua Polis Daerah Batu Pahat, SCP Ismail Dollah maklumkan situasi banjir Temenung di daerah itu yang berpunca daripada pergerakan air dari tanah tinggi dan membanjiri kawasan rendah dijangka berlarutan seminggu lagi. Jadi berdasarkan pemerhatian Aiman, apa persediaan penduduk menghadapi situasi ini untuk tempoh akan datang? Baik, kalau kita bercerita mengenai persiapan penduduk, kita dapat tahu bahawa beberapa buah kawasan di daerah Batu Pahat ini sebenarnya sangat sinonim dengan kejadian banjir. Saban tahun mereka dilanda banjir, dan saban tahun mereka juga melaksanakan persediaan bagi mendepaninya. Tetapi kita bercerita mengenai kejadian yang berlaku di bulan 3, sesuatu yang di luar daripada jangkaan ramai, dan saya pasti walaupun mereka ini sudah pun bersiap sedia, namun ada di kalangan mereka yang melaporkan bahawa walaupun persiapan itu dibuat, namun mereka tidak menjangka dan menyebabkan mereka tidak bersedia membuat persiapan dengan sangat rapi bagi mendepani banjir. Dan inilah yang kita dapat lihat bahawa jumlah mangsa di Batu Pahat ini terus meningkat. Dan kalau kita nak bercerita mengenai persediaan penduduk, khususnya kalau kita selitkan juga mengenai persiapan mereka dalam menjelangnya bulan Ramadan nanti, kita dapati bahawa ialah mereka ini meskipun terjejas, tapi tanggungjawab mereka
perlu dilaksanakan. Seperti semalam saya baru saja meninjau kampung Parit Sulong yang mana walaupun masjid-masjid ini ditenggelami air, namun penduduk masih lagi menunaikan solat Jumaat mereka, dan ini yang saya boleh simpulkan. Walaupun banjir melanda, itu tidak menghalang mereka dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dan juga persiapan mereka dalam mendapat hari-hari yang mendatang. Dan kalau kita bercerita mengenai persiapan daripada segi agensi dan sebagainya, kita tahu bot-bot semua dah lengkap disediakan, dan liputan saya sepanjang di Batu Pahat pun banyak menceritakan tentang persiapan agensi-agensi ini, dan saya tahu persiapan rapi sedang dijalankan, dan bantuan-bantuan daripada kerajaan pusat, NADMA, kerajaan negeri pun ada menggulurkan bantuan, dan kita tahu bantuan ini sedang disalurkan bagi mendepani banjir di Batu Pahat yang dijangka berlarutan seminggu lagi. Fahmi. Ya, baik Aiman. Mungkin boleh dikongsikan secara ringkas berkenaan dengan tempoh pengundian bagi pemilihan UMNO 2023 peringkat sayap yang bermula hari ini dilanjutkan sehingga jam 7 malam khusus bagi bahagian UMNO yang terkesan dengan bencana banjir, lebih-lebih lagi di Batu Pahat. Jadi mungkin apa perkongsian yang boleh Aiman maklumkan berhubung perkembangan ini? Baik, kita tahu walaupun bencana ini bukan sahaja menjejaskan orang ramai, tapi kita tahu ini juga menjejaskan arena politik di negara kita, dan kita tahu topik hangat pada ketika ini adalah pemilihan UMNO 2023 yang mana kalau kita tahu ianya mungkin sedikit terjejas apabila banjir ini melanda kawasan-kawasan yang juga bahagian UMNO. Contohnya saya boleh perincikan di sini adalah di Parit Sulong, yang mana proses pemilihan bahagian Parit Sulong di Batu Pahat ini dilanjutkan sehingga tempoh 7 malam sebagai persediaan mereka mendepani banjir ini. Dalam pada masa yang sama, kita tahu mereka ini sedang giat menggulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Dan dilaporkan juga bahawa pendekatan sama yang berlaku di Parit Sulong ini akan digunakan dalam persidangan UMNO pada 18 Mac depan sekiranya banjir di beberapa buah negeri, khususnya kita perincikan di Johor ini yang terkesan teruk, masih lagi berlarutan dan tidak reda dalam masa terdekat. Fahmi.